Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam Master Kimia SPM. InsyaAllah pada kali ini kita akan bersama dalam Kimia tingkatan 4, ya, tajuk ataupun bab yang keempat, jadual berkala unsur. Okey, jadi sebelum itu pastikan pelajar-pelajar jangan lupa like dan subscribe channel kami. InsyaAllah kita akan terus mengupload video-video PDP, terutamanya masa-masa sekarang ni kita berada dalam keadaan PDPR ini. InsyaAllah moga-moga dia beri manfaat ya kepada pelajar-pelajar yang sama-sama menonton video kami ini, insyaAllah. Jadi kita punya perbincangan pada kali ini kita fokus kepada jadual berkala unsur dan kita tumpu kepada unsur kumpulan 18, ya, unsur kumpulan 18. Baik. Sebelum tu kita berkenalan dulu dengan unsur kumpulan 18, ahli-ahlinya. Okey, ini adalah contoh ataupun ini ada ahli bagi kumpulan 18. Kita ada di sini yang pertamanya ialah helium. Kemudian kita ada neon, kita ada argon, kita ada krypton, kita ada xenon dan kita ada radon. Okey, jadi kedudukan kumpulan 18 ini sebagaimana yang kita sebut di awal dulu, ya. Okey, kumpulan 18 ini berada pada kumpulan paling kanan, ya, dalam jadual berkala unsur. Okey, ini ialah kumpulan 18 kalau kita rujuk dalam jadual berkala unsur. Okey, ahli-ahlinya sebagaimana kita sebut tadi lah, sama sahaja, cuma di bawah itu ada satu ahli baru, ya, organisation, ya. Sebelum ni tidak ada, ya. Okey, jadi kumpulan 18 ini juga kita kenali dia dengan nama gas AD. Okey, gas AD atau dalam bahasa Inggeris kita panggil noble gases. Dan istimewanya kumpulan 18 ini, apa istimewa dia berbanding unsur lain? Istimewanya kumpulan 18 ini diwujud dalam keadaan monoatom, ya. Diwujud dalam keadaan monoatom. Mono maknanya satu, ya, satu atom. Jadi kalau gas lain, ya, biasa kita akan jumpa contoh oksigen, dia wujud dalam keadaan O2. Dua atom, ya, hidrogen H2, nitrogen N2. Okey, ini untuk gas lain. Tapi untuk kumpulan 18, ya, kumpulan 18 dia wujud sendirian. Ya, seorang-seorang. He, helium, Ne, neon, ya, Ar, argon. Okey, dia tidak bergabung dengan unsur lain. Kenapa? Kita akan bincang nanti, ya, dalam perbincangan lanjut kita selepas ini, insya-Allah. Okey, baik, kita kembali kepada, ya, kumpulan 18 tadi. Okey. Jadi kita dah kenal dengan ahli-ahli kumpulan 18. Okey. Kemudian kita tengok pula dari segi susunan elektron, ya. Okey, helium. Helium, nombor protonnya 2, maka susunan elektronnya ialah 2. Bermakna petala pertama helium ataupun petala pertama atom biasanya akan boleh, ya, dimasuki 2 elektron sahaja. Bermakna helium petala pertamanya sudah penuh. Okey, maka kita panggil dia dengan gelaran duplex. Okey, duplex kerana apa? Kerana petalanya telah penuh dengan elektron. Ya, jadi petala pertama hanya boleh muat 2 elektron sahaja. Okey, berbeza dengan neon, nombor protonnya 10, ya. Okey, nombor protonnya 10. Okey, neon kalau kita buat susunan elektronnya ialah 28. Argon nombor protonnya ialah 18, susunan elektronnya ialah 288. Begitulah seterusnya untuk krypton, ya, 28, 18, 8, xenon dan radon. Okey, di sini cuba pelajar perhatikan bahawa, ya, electron valence, kita sebut electron valence, elektron yang berada pada petala yang paling akhir ini, ya. Setiap unsur ahli kumpulan 18 ini electron valence-nya ialah 8. Okey. Bermakna, ya, petala terakhirnya telah pun penuh berisi elektron. Okey. Jadi, ya, keadaan ini kita panggil sebagai gelarannya octet. Octet itu maknanya 8, ya. Okey. Kalau petala pertama dia hanya muat 2. So kalau dah penuh 2 kita panggil duplex. Petala selain daripada petala pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, okey, untuk pastikan dia penuh mesti cukup 8. Okey, ini kita panggil dengan gelaran octet. Okey. Jadi inilah istimewanya unsur kumpulan 18 di mana, ya, bila petala terakhirnya telah pun penuh dengan elektron, maka
kumpulan 18 biasanya tidak reaktif secara kimia. Okey, dia tidak reaktif secara kimia bermaksud kenapa tidak reaktif? Kerana petala terluarnya telah penuh berisi dengan elektron dan atom kumpulan 18 telah mencapai susunan elektron duplex atau oktet yang stabil. Okey ya. Duplex hanya merujuk kepada helium. Okey, dan yang lain-lain itu adalah oktet. Ya, duplex atau oktet yang stabil. Maka sebab itulah ya, kumpulan 18 dia wujud dalam keadaan monoatom. Ya. Tidak bertindak balas dengan mana-mana unsur lain. Dia sangat stabil. Dia tidak akan bertindak balas dengan mana-mana unsur dalam dunia ini. Itulah keistimewaan kumpulan 18. Okey ya. Kemudian kita tengok sedikit kegunaan unsur kumpulan 18. Yang pertama ya, helium. Okey. Helium digunakan untuk mengisi balon kaji cuaca kerana ia lebih lengai berbanding hidrogen. Okey. Kalau kita perhatikan helium, nombor protonnya ataupun GC molar helium ialah 4 ya. 4 GC molar. Tapi kalau hidrogen H2, GC molarnya ialah 2. Ya, 2. Bermakna hidrogen lebih ringan daripada helium. Tetapi kenapa kita menggunakan helium? Kerana helium lebih lengai. Dia tidak reaktif ya. Yang kedua, helium dicampurkan dalam tangki oksigen untuk penyelam. Okey. Scuba diving. Biasa dia akan gunakan tangki oksigen, dia akan campur dengan helium. Okey, kemudian neon digunakan dalam lampu iklan. Okey, lampu neon kita biasa dengar kan? Lampu iklan yang berwarna-warni itu. Argon diisi dalam mentol lampu bagi mengelakkan daripada terbakar. Okey, dalam mentol lampu kita tu biasa dia ada argon, gas argon ya, untuk mengelakkan daripada berlakunya ya daripada terbakar, mentol terbakar ya. Dan juga digunakan dalam kerja pengimpalan ya, untuk potong besi dan sebagainya. Okey. Kemudian krypton digunakan dalam lampu berkelajuan tinggi. Contohnya flash. Xenon juga sama ya. Biasa digunakan dalam flash kamera. Dan radon. Radon biasa digunakan untuk merawat kanser. Kenapa? Kerana radon ini ada sejenis gas yang bersifat radioaktif. Okey, dia menghasilkan sinar gamma untuk merawat ataupun membunuh sel-sel kanser. Okey, inilah antara kegunaan kumpulan 18 yang pelajar kena ingat. Mudah-mudahan insya-Allah ya, pelajar dapat sedikit sebanyak input pada kali ini. Terus menyokong kami Master Kimia insya-Allah. Sekadar itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.